Ruangan wawancara kita berikut ini memperkatakan berkenaan dengan rawatan pemindahan buah pinggang di negara Brunei Darussalam. Ya. 3 orang tetamu undangan kita undang hari ini di sebelah kanan Nadirah ya. Yang mulia Puan Dalinato Sisilia ya, binti Haji Ahmad, pegawai juru rawat dan koordinator pemindahan buah pinggang. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kami dari Rempai Pagi ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih di atas kesudian Puan untuk datang kemari mengongsikan mengenai dengan tajuk kita pada hari ini. Jadi mungkin untuk mukadimahnya, untuk permulaan pertemuan kita pada hari ini, Puan dapat mengongsikan apa sebenarnya dengan tajuk kita pada hari ini. Mungkin dapat mengongsikan dengan lebih lanjut dengan rawatan sebenarnya pemindahan buah pinggang ini. Silakan Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Rawatan buah pinggang ini adalah salah satu proses di mana buah pinggang seseorang yang sehat atau diambil atau didermakan untuk pesakit yang memerlukan, yang mengalami kegagalan buah pinggang tahap akhir atau pesakit-pesakit yang menjalani rawatan dialisis. So ianya adalah salah satu daripada kirakan rawatan penggantian buah pinggang selain daripada rawatan dialisis yang lain seperti hemodialisis, iaitu dikenali juga dengan cuci darah, ataupun peritoneal dialisis, iaitu dikenali juga dengan dialisis cuci air. So mereka yang mengalami kegagalan fungsi buah pinggang peringkat akhir ini, diorang ini memerlukan rawatan dialisis untuk menggantikan fungsi buah pinggang yang asal, yang original dalam badan kita ni, untuk menapis bahan-bahan toksik atau lebihan air di dalam badan pesakit. So jika pesakit yang menderita kegagalan buah pinggang ini indah menjalani rawatan dialisis ini, ianya boleh mengakibatkan beberapa komplikasi atau membahayakan nyawa pesakit juga. Tapi alhamdulillah di negara Brunei Darussalam ini rawatan-rawatan ini diberikan secara percuma kepada rakyat dan penduduk di negara ini. So pemindahan dalam rangka kami mempromosikan pemindahan buah pinggang ini, ia adalah dikira sebagai rawatan yang utama bagi pesakit-pesakit yang mengalami kegagalan buah pinggang, iaitu bagi mereka yang memenuhi kelayakan atau kriteria-kriterianya lah. Jadi kami amat menggalakkan pesakit-pesakit kami untuk menjalani pemindahan buah pinggang kerana ianya adalah antara rawatan yang terbaik dari segi meningkatkan kualiti kehidupan pesakit, menambahkan jangka hayat mereka, dan boleh juga dikatakan berkesan dan cost effective. Jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian mengenai dengan rawatan pemindahan buah pinggang. Jadi kami di Rampai Pagi kini bukan sahaja mendatangkan jururawatnya, tapi juga mendatangkan kedua narasumbernya juga, iaitu penderma dan penerima buah pinggang, Yang Mulia Puan Nurliza binti Haji Mat Zain dan Nur Majidah binti Haji Mat Zain. Jadi mungkin dapat ditanyakan kepada Nurliza kerana pada Majidah sendiri, pada Majidah sendiri kerana Majidah merupakan penderma kan. Jadi sebenarnya mungkin ada di antara penonton kita ni di luar sana tertanya-tanya, kalau ingin menderma buah pinggang ni bagaimana rasanya? Ada rasa takut atau ragu-ragu atau bagaimana? Setakat ini alhamdulillah. Dari masa awal tu dia pelang ada rasa takut, rasa apa-apa tak. Ya. Pasalkan kata orang niat dalam hati tu bulat sudah akan bagi. So teruskan sajalah. Memang nang terbuka hatilah. Jadi penerimanya adalah Puan Nurliza sendiri. Ya, jadi kalau Puan Nurliza mungkin dapat diceritakan serba sedikit mengenai dengan pengalaman Puan menjalani pemindahan buah pinggang ini. Banyak dugaan lah juga. Rasa takut ada juga. Macam dia percayalah juga. Dia percaya dapat sukses akhirnya. Ya. Jadi berapa lama sudah ni menjalani pemindahan buah pinggang ni pada tahun? Pada tahun 21 hari bulan April 2014. Masa 2014. ni dalam 6 tahun sudahlah kami. Alhamdulillah ya, sudah lama dan alhamdulillah. Alhamdulillah kami sihat berdua. Sihat-sihat sahaja ya. Baik, sebelum proses pendermaan buah pinggang itu tadi ya, kalau boleh tahulah ada menjalani proses dialisis seperti yang Puan katakan sebentar tadi, dan mungkin boleh berkongsi sedikit bagaimana dengan perkara tersebut.
Saya awal-awal memulakan dialisis di Hospital Ripas selama setahun. Kemudian saya pindah pusat dialisis di Kiarong, mungkin dalam 4 tahun lebih. Lepas itu ada nurse membagi cadangan untuk membuat pemindahan buah pinggang lah. So kami satu keluarga berpakatlah, berbincang, mencubalah. Jadi waktu itu proses dialisis memang sendiri datang ke Hospital Ripas untuk melakukan proses tersebut, ya? Seminggu 3 kali dalam 4 jam. Wow. Jadi kalau dapat kita ni tanyakan kepada penderma buah pinggang itu sendiri, adakah ada perbezaan kehidupan dari sebelum membuat rawatan tersebut hingga selepas? Alhamdulillah setakat ini ada perubahan macam-macam lah. Macam biasa juga. Alhamdulillah lah, ya. Macam hidup secara normal lah juga. Jadi macam ada perbezaannya ni? Nada, alhamdulillah nada. Makan minum macam biasa, nada makan ubat apa. Tapi macam hidup macam biasa je, macam normal, macam sebelum ni je lah. Jadi kalau macam tu, saya tertanya-tanya ni Puan, perlukah ada kriteria tersendiri keperluannya untuk sebelum dapat menderma ataupun menerima rawatan buah pinggang ini, pemindahan rawatan buah pinggang? Ya, kami ada mengadakan garis pandu yang tertentu bagi mereka-mereka yang ingin menerima atau menderma buah pinggang. Jadi bagi pesakit yang ingin menjalani rawatan pemindahan buah pinggang ini, pihak kami selalunya menjalani beberapa pemeriksaan kesihatan yang komprehensif, yang menyeluruh. Yang selalu kami beritahu pesakit adalah dari ujung rambut ke ujung kaki tu rawatan tu, pemeriksaan itu. So dari segi pemeriksaan itu kami buat dari segi fizikal dia orang, social, psychological, semua masuk. So ini adalah dalam memastikan bahawa pesakit atau penderma itu bersedia sebelum menjalani pembedahan itu. Mereka ni memenuhi syarat-syarat yang telah kami tentukan. So kriteria-kriteria yang akan dinyatakan ini bukannya rigid, something yang flexible, yang we keep juga case to case basis. So mestinya yang kami tetapkan adalah penderma dan penerima mestilah terdiri daripada rakyat ke bawah duli yang maha mulia, maksudnya yang ber-IC kuning. Jadi kalau yang IC merah tu, purple tu dalam we will be considering dalam case to case basis. Mempunyai talian persaudaraan yang rapat, iaitu hanya keluarga terdekat sahaja yang boleh mendermakan buah pinggang ini. Antaranya macam ibu, bapa, anak keindung, nenek ataupun ibu atau bapa saudara, suami isteri juga boleh mendermakan. Adik-beradik macam tadi punya pencemaran jemputan ini. And then yang pentingnya adalah mempunyai jenis darah yang sama. Compatibility sebagai compatibility, atau kira gatekeepernya lah tu yang menentukannya. So sihat tubuh badan dan mengamalkan cara hidup yang sihat bagi penderma. And then umur penderma, dari segi umur mereka ini 18 tahun penderma dan tidak melebihi 60 tahun. Dan umur penerima tidak melebihi 55 tahun. Ini pun case to case basis juga. So mereka juga disahkan bebas daripada sebarang penyakit. Penderma lah tu mempunyai buah pinggang yang bersesuaian. BMI mereka mestilah tidak melebihi 30 body mass index. And then of course yang terutamanya kerelaan mereka untuk menderma, keikhlasan mereka, tiada paksaan atau tiada ugutan ataupun tiada mendapat imbuhan. Jadi mungkin dapat kita tanyakan juga kepada Nur Majidah kembali. Ketika ada proses pemindahan buah pinggang tersebut, adakah ada kesakitan yang dialami? Dan adakah ianya mungkin seperti yang Nur Majidah katakan sekarang sudah stabil kan? Tapi ketika pemindahan buah pinggang itu adakah ada kesakitannya tersendiri? Kata orang menipu je kalau ada sakit. Tapi mungkin dapat dikongsikan pengalaman tersebut. Masa awal lepas operation itu biasalah. Yang orang sakit tu memanglah siapa je cakap kalau operation tu dah sakit memanglah sakit. Tapi alhamdulillah dia ngambil masa pulih itu dalam masa 5 hari kami sudah boleh balik lah. Kami sudah macam aku boleh sudah recovery macam awal lah selepas kami operation itulah. Dan kalau untuk penerimanya sendiri,
dapat dikongsikan bagaimana sebenarnya mengetahui dengan bagaimana tahu dengan pemindahan buah pinggang ini, dengan rawatan ini? Memang sudah mahu dilakukan ataupun bagaimana? Memanglah sudah mau. Itu adalah disebabkan oleh mungkin kondisi atau bagaimana? Masa tu masih muda lah. And then Umur berapa tu rasanya ketika masa 2014 tu? dalam 31. 30 berapa? 31. Oh, umur masa tu 31. Yang menderma dalam 29 tahun. Okey. Okey. Baiklah, sekarang kita akan saksikan satu tayangan klip video dan mungkin puan dapat mengongsikan ya mengenai dengan klip video yang akan dipaparkan ketika ini. Silakan puan. Mungkin puan dapat mengulas. Klip video ini adalah salah satu daripada dokumentari Kesihatan Adalah Anugerah yang ditayangkan di Radio Television Brunei sometimes ago. So, ini kerjasama Radio Television Brunei dengan Kementerian Kesihatan di mana kami membuat dokumentari mengenai dengan pemindahan buah pinggang yang dijalankan di negara Brunei Darussalam. Ini kami menggunakan pesakit yang banarnya, bukannya lakonan. So, di sini kami dapat melihatkan macam mana cara buah pinggang itu dijalankan di bilik bedah. Ya. Ini proses sterilasi tadi ya? Ya. Kami mengikuti beberapa garis pandu yang ketat dalam membuat apa saja pembedahan lah, bukannya saja buah pinggang ini. Garis pandu yang kami jalankan itu dari mula sebelum pembedahan, semasa pembedahan dijalankan dan selepas pembedahan dijalankan pun kami ada beberapa garis pandu yang kami ikuti. Jadi ada garis panduan yang diikuti. Ya, dan garis panduan ini diakui dari segi serantau dan antarabangsa. Jadi kalau kita ni lihat proses pemindahan buah pinggang ni selalunya berapa lama ni? Mungkin penderma dan penerima boleh berkongsi sendiri mengenai dengan berapa lama mereka berada di bilik bedah untuk menjalani pembedahan buah pinggang. So, bagi saya yang ikut juga mengikuti pembedahan ini, pesakit dimasukkan ke bilik bedah seawal jam 7.30 pagi dan penderma akan masuk dulu ataupun diorang akan masuk berbayarlah ke bilik bedah. Kami akan membaca doa dulu memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga semuanya berjalan yang lancar. Itulah harapan ketika itu ya. Jadi sebenarnya tadi lupa bertanya, apa sebenarnya kaitan hubungan penderma dan penerima? Adik-beradik ya. Jadi ketika masa menderma tu, apa yang membuatkan rasanya, walaupun adik-beradik kadang masih ada rasa takut ataupun ragu-ragu kan menderma ni. Indah tahu kita ni jadinya macam mana. Jadi mungkin Puan Nur Majidah sendiri dapat kongsikan apa yang menguatkan lagi hasrat mau menderma sebenarnya buah pinggang tersebut. Pasal kan masa tu kan kan dia menjalani proses dialisis. Kan seminggu tu kan 3 kali. So kadang-kadang yang mentangani kan kadang-kadang aku macam tu adik-beradik lain. Jadi kita orang macam tidak sanggup tadi melihat macam adik-beradik tadi tu macam sakitnya orang. Rasanya Indah sanggup melihat kalau adik-beradik sendiri kesakitan, rasanya kita ni pun mau menanggung sedikit kesakitan tersebut. Jadi itulah mungkin yang menguatkan hasrat Nur Majidah sendiri untuk menderma buah pinggang dan dapat melihat adik-beradik Nur Majidah sendiri, kakak Nur Majidah sendiri kembali sihat seperti sedia kala ya. Tapi alhamdulillah selepas kami macam berbincang adik-beradik kan, sebenarnya kami ada 12. Semua setuju mendermakanlah. Tapi macam seorang-seorang macam ada yang disqualified letter. Macam kami ada menjalani pemeriksaan semua 12. Pilih. Tu tinggal 2.
Aku sama suaminya lah. Lepas tu tinggal 2. Okay, kami ada proses lagi. Setelah proses, suaminya pun macam ada yang dikategorikan macam kurang menepati lah. Dia punya kriteria tu. Sekali Alhamdulillah masih jo aku lah. Bukan bilang kata orang terpaksa tu. Tapi memang rela hati je kan. Betul. Sekali Alhamdulillah kami teruskan. Tapi macam masa tu pun masih jo kami banyak dugaan lah. Macam-macam dugaan kami lah sebelum Mungkin dapat dikongsikan apa dugaan-dugaan tersebut. Mungkin sedikit sebanyak saja dikongsikan. Dugaan kami tu proses satu yang mengambil urin 24 jam. Banyak dugaan lah. Satu fail. Fail lah. 3 kali lah yang buat. 3 kali ku proses kan. Ya, urin tu I think sis Yang dalam ada masa passing, ada passingnya. ada passing ininya, lightnya. Light levelnya. Levelnya. Tapi selanjutnya kalau kami membuat suatu periksaan itu kami dah nyorang membuat sekali saya terus fail lah. Kami buat lagi inggan Sampai kami, dapat. sampai dapat. Kami cari puncanya kenapa ya fail itu. And then bila kami selidik rupanya cemani cara pengambilan itu yang mesti diluruskan lah. So alhamdulillah rezeki bersedia, alhamdulillah. Akhirnya semua dijalani. Semua dijalani. Semua urusan kami Semua dijalani dengan penuh kesabaran. Kalau Nurliza sendiri, bagaimana rasanya ada adik-beradik yang sanggup mengorbankan dan mahu melalui rawatan pemindahan buah pinggang ini? Rasanya macam dia percayalah. Macam masa dari satu rasanya sakit lah. Seminggu 3 kali ya? Seminggu. Bersama mesin 4 jam. So, masa bersama keluarga tu kurang lah. Kerana ada rawatan dialisis yang harus dilakukan. Komitmen lain seperti tugas ahli keluarga macam mana sebelum proses pemindahan adik? Maksud kita? Kalau tugasan ataupun ahli keluarga kurang sedikit masanya disebabkan oleh proses dialisis 3 kali 1 bulan ini ya. 3 kali seminggu. 3 kali seminggu. Jadi selepas proses pemindahan itu macam mana perasaan Puan Nurliza sendiri? Perasaan lepas dialisis? Indah selepas buah pinggang. Selepas pemindahan itu ya. Rasanya alhamdulillah. Macam masa bersama keluarga tu pun banyak lah. And then rasanya hidup macam jauh berubah lebih baik. Biasanya kalau lepas dialisis tu kan rasa lemah, macam dah nyaman badan lah. Sekarang rasanya lebih stabil. Ya, sebenarnya stabil. Satu rezeki yang besar jua. Ada adik-beradik jua yang mahu mengorbankan dan mahu menjalani rawatan pemindahan buah pinggang ini. Jadi mungkin dapat ditanyakan pada Puan pula. Kalau sekiranya apa sebenarnya impak ataupun apa sebenarnya impak yang terjadi kalau sekiranya ahli keluarga tersebut mendermakan salah satu buah pinggang, adakah kesihatannya akan terjejas atau bagaimana? Manusia boleh hidup dengan hanya ada satu buah pinggang sahaja. Yang pentingnya adalah kesihatan yang perlu dijagalah. Kenapa Allah Ta'ala membagi kita ni 2 buah sepasang buah pinggang? Jadi hikmah di sebaliknya adalah untuk tadi berkongsi rasa tu, berkongsi suka duka sama orang yang tersayang. Saya sebagai jururawat hari-hari melihat macam mana pesakit ini berdialisis, macam mana kehidupan diorang, macam mana dengan harapan diorang, adakah mereka akan berdialisis untuk seumur hidup ataupun ada di caranya yang masih muda lagi bayangkan especially mereka ni yang masih muda-muda ni ataupun ada cara lain lagi untuk supaya kehidupan mereka tu dapat diperbaiki atau kehidupan mereka lebih bermanfaat. Sebab banyak lagi terutama yang muda-muda ni banyak impian-impian mereka yang hendak diorang capai. Betul. So untuk penderma dan juga untuk penerima ini selepas menderma dan juga menerima proses pembedahan ini ada rawatan-rawatan lanjutan ataupun pemantauan macam mana? Yes, kami tidak akan especially yang penderma jualah. Mereka ni kami pantau sekerap
masa mula-mula tu sekerap 3 kali seminggu, and then visit diorang, follow up diorang tu getting lesser lah. As time goes by, diorang punya keadaan pun semakin stabil. Begitu juga dengan penderma. Kami akan pantau mereka tu sehingga diorang macam okey lah. Alhamdulillah. Sehingga kan 6 stabil. tahun sekarang pun masih lagi in contact masih lah. Dipantau. Yes. Masih dipantau. Masih dipantau Kalau walaupun sudah 6 tahun. Puan tertanya juga, tapi kenapa masih ramai yang belum tampil ni sebenarnya untuk menjalani pemindahan buah pinggang ini? Kami ada membuat kajian mengenai dengan hal ini. Ya. Kami tanyakanlah, kami ada membuat questionnaire research mengenai dengan kenapa orang ramai atau pesakit ada yang belum lagi tampil ke hadapan untuk menjalani pemindahan buah pinggang, sedangkan mereka tahu berangan ni bagus dan terbaik. Ia ada disebabkan oleh pelbagai faktornya. And then walaupun kami ada membuat kajian dan mengatakan 78% responden bersetuju untuk mendermakan buah pinggang mereka, dan 59% setuju jika ia dilakukan di dalam negeri. Namun ada faktornya, iaitu seperti ketiadaan penderma yang bersesuaian, umur, ada pesakit kami yang umurnya sudah lanjut, jadi tidak sesuai untuk menjalani pembedahan. Keluarga pesakit yang mengalami pelbagai penyakit kronik seperti darah tinggi, kencing manis. Seperti yang kita tahu, penyakit darah tinggi, kencing manis ini penyakit keturunan. So jenis darah grup yang dah sama pun, yang tidak bersesuaian pun boleh menyebabkan komplikasi. Faktor kenapa permindahan buah pinggang ini tidak dapat dijalankan. Faktor kesihatan, faktor sosial atau psikologikal, sepertinya kurangnya pengetahuan, macam mereka akan memikirkan kalau tinggal satu buah pinggangku apa akan jadi dengan kesihatanku, apa yang jadi dengan kehidupanku. Semua ini mungkin antara faktor yang menyebabkan mengapa rawatan pemindahan buah pinggang tidak menjadi rawatan pilihan bagi pesakit di negara ini. Tapi alhamdulillah, jika sekiranya kita ni terus mengadakan awareness, membagi kesihatan, education kepada pesakit, melalui pendedahan macam mana ni, radio, TV, media massa. Jadi kami ingin menyebarkan maklumat yang tepat kepada pesakit dan orang awam bahawa pemindahan buah pinggang ini adalah satu prosedur yang selamat, mengikut garis pandu yang telah ditetapkan. Dan garis pandu kami ini adalah mengikut piawaian antarabangsa dan serantau. Juga mengikut fatwa dan syarat-syarat yang telah ditetapkanlah. Jadi kalau kita ni seperti yang ramai ketahui, ada rawatan kos dialisis dan ada rawatan juga ada kos untuk pemindahan buah pinggang ini memang sangat tinggi. Jadi mungkin puan dapat kongsikan kalau boleh jumlah-jumlah sebenarnya kos rawatan-rawatan yang dinyatakan. Okey, mengenai dengan kos rawatan, rawatan dialisis ada dua, iaitu seperti yang saya katakan tadi, peritoneal dialisis dan hemodialisis. Hemodialisis ini pesakit mesti menjalani 3 kali seminggu selama 4 jam. Dan kosnya makan masa dalam memakan belanja dalam anggaran dalam 22,000 setahun bagi seorang pesakit. Anggaran saja tu, and then bagi cuci air, iaitu peritoneal dialisis, yang memakan belanja dalam 33,000 hingga 40,000 setahun bagi setiap pesakit. Jadi bagi rawatan pemindahan buah pinggang, masa ni kami alhamdulillah kami mengadakan di negara Brunei Darussalam atas inisiatif Kementerian Kesihatan melalui Jabatan Perkhidmatan Renal dan Keprihatinan Kerajaan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia. Pemindahan buah pinggang ini pun sudah dibuat di Brunei, jadinya kami tidak perlu lagi mengantar pesakit ke luar negeri. Kalau kami mengantar pesakit ke luar negeri, perbelanjanya dalam 200,000, ada sampai ke setengah juta lah belanjanya. Ringgit Brunei, Ringgit Brunei, ya. Wow. Ini termasuk je pembiayaan kapal terbang, tiket, tempat tinggal, allowance kepada pesakit. Jadi alhamdulillah dengan adanya diadakan di Brunei ini,
as I said tadi, ya cost effective. Jadi perbelanjaan tu boleh dikurangkan dalam 50% macam itu. Agak banyak juga sebenarnya. Jadi mungkin untuk seterusnya Puan Nur Majidah sendiri dapat mengongsikan saranan ataupun kata-kata semangat bagi mereka di luar sana yang ingin mendermakan buah pinggang untuk ahli keluarga. Silakan. Saranan, jangan takut, jangan khawatir juga. InsyaAllah di Brunei ini kita orang cukup segalanya, perubatan pun alhamdulillah juga. Kalau kan menderma tu bulatkan hati lah, dengan ikhlas hati ni orang tidak ada apa-apa masalah. Ya, seperti yang habis kita lihat cuma masa ni aku alhamdulillah sihat sudah juga. Alhamdulillah, luruskan niat dua luruskan tu maksudnya. niat. Baiklah, kalau untuk Puan Nurliza sendiri, ada apa-apa kata-kata untuk mereka di luar sana, kata-kata semangat mungkin? Kata-kata semangat. Gimana? Atau mungkin ada saranan untuk di luar sana mungkin belum berani tampil untuk rawatan pemindahan buah pinggang. Jangan takutlah. Cubalah. Lihatlah macam kami berjaya sudah. Mungkin bis kita di luar sana berjaya macam kami juga. InsyaAllah. Itu sebenarnya harapan kita ni ya. Kalau Puan sendiri mungkin dapat mengongsikan sarana atau kata-kata semangat untuk mereka di luar sana, silakan. Jumlah pesakit yang menjalani rawatan dialisis ini semakin hari semakin meningkat setiap tahun. So kami sarankan bagi pesakit-pesakit yang mengalami kegagalan buah pinggang tahap akhir dan sedang menjalani rawatan dialisis, terutama yang masih muda belia tu, untuk memilih rawatan pemindahan buah pinggang kerana ianya adalah rawatan yang paling baik untuk meningkatkan kualiti kehidupan mereka. Kepada keluarga pesakit juga, jika ada yang terbuka hati, ikhlaskan membagi buah pinggang itu, why not tampil tak ke hadapan untuk menolong ahli keluarga yang tersayang. Semoga dengan cara itu kita ni dapat memberikan kehidupan yang lebih baik kepada mereka. Jika ada hasrat untuk mendermakan buah pinggang itu, tampil tak ke hadapan. Pesakit ini, masalahnya pesakit ini dah boleh meminta-minta buah pinggang ni. Orang dah boleh. So it's inisiatif ke pihak keluarga pesakit untuk memberikan orang ikhlas membagi buah pinggang ni. Diorang dah mengharapkan ihsan, diorang dah mengharapkan apa-apa. So selalunya kami akan mengadakan pemeriksaan yang very detailed, terperinci, comprehensive, menyeluruh. So jangan tadi bimbangkan, kami akan memastikan kita tu sihat ataupun fit untuk menderma sebelum buah pinggang kita tu dapat didermakan. Alhamdulillah, itulah sedikit sebanyak perkongsian mengenai dengan tajuk kita pada hari ini. Kami di Rampai Pagi sekali lagi tidak lupa ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas kesudian puan-puan untuk datang kemari. Satu perkongsian yang sangat menarik. InsyaAllah dalam kesempatan kita akan bersua kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.